Okey. X tambah 7 ni X adalah hypotenuse. So tapak dia apa? Tapak dia boleh jadi 2X tolak 1 dan tinggi dia X tambah 3. So sama dengan X tambah 3 darabkan dengan 2X tolak 1. Okey. So luas dia dah bagi dah 36. Cepat dia ni. Kita tak nampak. Okey. 1/2. Okey. X tambah 2X tolak 1 X tambah 3. Okey, so ni 36. Okey, so bila jumpa dua bracket ni, apa kita buat? Kita kena kembangkan dulu. Okey, 2 ni kita boleh pindahkan ke belah kiri. Jadi dah darab. Okey, 36 darab 2 dapat berapa, Amirul? 72. Okey, 72 sama dengan kita darabkan 2X. Kita kena darab dengan mana dulu? 2X darab dengan X. So jadi berapa? 2X darab X. Satu X. 2X kuasa 2. 2X kuasa 2. Kita tu 2X darabkan dengan 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6. So jadi tambah 6X. Okey, tambah 6X. Okey. Last, negatif 1 darab X. Kita akan dapat negatif X. Negatif 1 darab 3. Kita dapat negatif 3. Boleh? So kita kena kembangkan ni. 2X darab dengan X jadi 2X kuasa 2. 2X darab dengan 3 dapat 6X. Negatif X darab negatif 1 darab X jadi negatif X. Negatif 1 darab 3 dapat negatif 3. Okey, lepas tu kita pindahkan semua ke belah kiri. So kita akan dapat negatif 2X kuasa 2 tolak 6X tambah X. Tambah 3. Nampak? Yang negatif kita pindah jadi positif. Yang positif kita pindah jadi negatif. 72 ni positif, kekalkan dia sebab dia tak pindah ke mana-mana kan. 72. So sama dengan kosong. Okey, tengok kawan-kawan dia. Okey, X kuasa 2 ada tak kawan-kawan dia? Tak ada kan? So tak ada, kita kekalkan. So negatif 2X kuasa 2. Okey. 6X. Ada kawan dia? Okey, ada. Negatif 6X tambah X. So dapat negatif 5X. Lepas tu 72 tambah 3. Jadi tambah 75 sama dengan kosong. Right. Okay, so kita dapat negatif 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 75 sama dengan kosong. Ok,
Okay. So apa sebab itu, kita tekan calculator. Bagi tahu dia kan? Yang baru. Kalau kita baru kan? Ni. Kita bawa. Kita. Okey. Jadi tahu ni kan? Mira. Okey. Macam mana nak tekan? Okey. Tekan menu tu. Menu. Sini. Okey. Tekan dia. Lepas tu, lepas tekan menu, tekan yang ni. Anak panah ke kanan. Okey. Sampai awak jumpa A. Equation ataupun function. Equation ataupun function. Jumpa dah? Okey, tekan sama dengan. Okey, nampak tak ada polinomial dengan simultaneous tu? Okey, tekan 2. Okey, tekan 2. Jumpa ni kan? Okey, tekan 2. So, akan jumpa bentuk je ni. Kan? Sama kan? Dia tulis AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan? Betul? Okey. So, A dia sekarang berapa? Okey, masukkan negatif 2. Negatif 2 sama dengan B dia? Negatif 5. Okey, tak negatif 5 sama dengan C dia? 75. 75. Okey, sama dengan. So, X1 dia tulis berapa tu? Kita sama dengan. Dapat apa? X1 tulis. 5. 5. Okey. X2 dia bagi? Negatif 15/2. Negatif 15/2. Okey. So, 3, 2. Okey. Dia nak panjang ST. Okey. Okey, dia nak panjang ST dalam meter. Okey. ST yang mana? ST tu adalah X tambah 7 ni. Okey, X tambah 7. Okey, X tambah 7.
So ST adalah X tambah 7. Okay. So X kita dah ada dah dua nilai, iaitu 5 dengan negatif 15/2. So macam ni kita nak tentukan nilai X dia. Okay. Kita kena test dulu. Walaupun dia ada negatif, kita boleh reject ya seterusnya. Tapi kita kena test dulu kat sini. Kalau X negatif 15/2 dah tambah 5, dia dapat negatif juga, dan kita kena decide negatif 15/2, kita reject. Okay, macam kita masukkan. Yang pertama, X sama dengan 5. X sama dengan negatif 15/2. 15/2. So masukkan ST sama dengan 5 tambah 7. So kita akan dapat 12. Lepas tu ST sama dengan negatif 15/2 tambah 7. Okey, nak batang balik ke kalkulator ni. Kan, kita ada dah sama sini kan. Okey, tekan menu. Okey, tekan menu. Bawa dia sampai ke yang nombor 1, calculate dia tulis. Okey, tekan sama dengan. Okey, dia dah kembali kepada seperti biasa. Kan? Okey, tekan negatif 15/2. Negatif 15/2 tambah dengan 7. Dapat berapa? Negatif 1/2. Okey, daripada negatif 1/2. So, yang negatif 1/2 kita reject. So, maksudnya ST ni adalah sama dengan 12. Okey, 12 meter. Okey, boleh? So, kena masukkan dululah baru kita dapat. Boleh, Amirul? Dah salin dah? Betul. Okey. Banyaknya. Baik. Soalan nombor 4. Darjah 4 di atas menunjukkan prisma tegak dengan tapak mengufuk TUVW. TUVW dia beri QW sama dengan 5 cm. QW dia 5 cm. QW yang menegak tu. Kan? QW ni yang menegak. QW 5 cm. Namakan sudut di antara garis lurus QU dan PQWT. Okey, QU dan PQWT. Okey. So kalau dalam soalan ni, macam ni kita nak tentukan nama dia. Okey. Untuk QU kita buat bulat. Okey. Kita bulatkan Q dengan U. PQWT ni kita pangkahkan. Okey, buat sekarang. Kita bulatkan QU dulu. QU. Dah. Okey, pangkahkan pula PQWT. Pangkahkan PQWT. PQWT. Dah pangkah dah? Okey. So, kita nak cari sudut dia. Okey, kat mana dia punya yang ada pangkah dengan bulat? Dari dulu dua-dua tu. Pangkah dan bulat.
Huruf mana? PQWTU. Okey. QU kita bulat. Okay, QU kita bulat. PQWT kita pangkah. Soalan cikgu, huruf manakah yang mempunyai pangkah dan bulat? Q. Yes, Q. Q. Okay, kita buat 3 huruf 1, 2, 3. Okay, huruf di tengah-tengah tu letakkan Q. Huruf di tengah-tengah tu letakkan Q. Okay, sebelah Q tu letakkan huruf U. Huruf U. U, Q. Okay. So, kita tengok yang mana paling dekat dengan Q lah. So, kalau kita sambungkan kat sini. So, paling dekat adalah W. Silap. Bukan, bukan W. Kita tengok U mana paling dekat dengan U. Okay, mana paling dekat dengan U. Okay, kita ada UW. U. Okay, kita buat garisan lah. Ini warna lain sikit. Okay, cikgu garis sambungkan. Kita ada UW. UP dengan UT. Okey, mana paling dekat? Mana paling pendek? Paling pendek, bukan dekat. Paling pendek. UT, UW atau UT? T. Yes, UT. So makanya T ni dijadikan sebagai satu lagi tambahan. So kita tengok U betul, boleh kita nampak, kita cari pangkah dan bulat. Lepas tu pasangan dia mesti U. Tak U. Antara U dengan PWT tu, yang mana paling dekat, kita pilih sebagai huruf sambungan dia yang kat belakang tu. So jawapan dia U, Q, T. Boleh? U, Q, T. Okay. So kalau dia tanya namakan sudut apa dia? Sudut dia sudut U, Q, T. Okey. Kenapa? Kenapa Mia? Ya, Mia? Kenapa? Okey. So U, Q, T. Okey. So garisan dia akan bersambung kat sini lah. So kat sini akan membentuk segitiga bersudut tegak. Okey. So kita keluarkan segitiga bersudut tegak. Okey. Yang B tu dia tanya hitung sudut di antara garis lurus Q dengan PQWT. So hitungkan sudut dia lah. So apa kita buat? Kita buat satu segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Okey, ni segitiga bersudut tegak dia. Okey,
Yang ni Q, yang ni U, yang ni T. Okay, UT berapa sentimeter? UT. UT 10. 10. Okey. Sudut dia kat sini dekat Q ni. Okey, sudut dia dekat Q. UQT. Okey, sudut dia dekat Q. Okey, lepas tu kita kena cari satu lagi sisi lah. Yang paling senang kita dapat adalah QT. QT kita tak tahu. Tapi cuma kita ada satu segitiga di sini. Iaitu PQT di sini. PQT. Buat segitiga dia. So ini adalah sudut PQT ya. PQT. Okey. PQ kita tahu dia adalah 6 cm. Kat sini 6 cm. Okey. Lepas tu QW dia dah bagi 5 cm. So sama dengan PT. So ni 5 cm. Okey. Nak dapatkan TQ memang. TQ kita gunakan teorem Pythagoras. So TQ sama dengan punca kuasa 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey. Macam mana tekan kalkulator tu? Tengok ni. Nampak? So punca kuasa. Pegang punca kuasa. 5 kuasa 2. 5 tekan kuasa 2 tu. Tekan kuasa 2 ni. Ada X kuasa 2 kan? So 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Dia akan jadi macam ni. Okey, tekan sama dengan. Okey, dapat berapa jawapan dia tu? Punca kuasa 61 kan? Betul? Sama tak jawapan dengan awak? Okey, so maksudnya QT ni adalah punca kuasa 61. Alright. So kita ada sudut di sini. Sisi 10 cm ni apa? Opposite, adjacent ataupun hypotenuse? Okey, ini adalah sudut opposite. Okey. Ini hypotenuse. Ini adjacent sebelah. Okey. So, kita ada opposite dengan adjacent. So, kita gunakan tan. Tan sudut UQT sama dengan toak 10 bahagi dengan punca kuasa 61. So sudut UQT sama dengan tan -1 10 per punca kuasa 61. Okey, so saya nak tekan tu.
Okey, tekan shift, tekan tan. So kalau kita keluar tan kuasa negatif 1 ni. Okey. Lepas tu fraction 10 per punca kuasa 61. Okey. Berapa jawapan awak? $52. 52. Sekejap So okey, betul. 52 darjah. Ya Allah. Satu jam 30 minit. Dah? Dah You clearkan Okey. What? Itu cikgu dah ajar pasal truth table kan? Yang benar, palsu, bukan semua kan? Kan? Okey, so kita tengok sini. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar ataupun palsu. Okey. Kita ada 5 lebih besar daripada 3. Oh, yang ni dah buat. Oh, nanti yang ni tak boleh. Panjang. Okey, kita pergi soalan nombor 7 muka surat 10. Soalan nombor 7 muka surat 10. Okey, darjah 7 menunjukkan satu rhombus ABCD. Diberi bahawa persamaan garis lurus. Boleh follow tak you soalan ni? Soalan nombor 7. Darjah 7 menunjukkan satu rhombus ABCD. Diberi bahawa persamaan garis lurus bagi AD ialah X tambah 2Y tolak 2 sama dengan kosong. Rhombus. Apa yang faham pasal rhombus ni? Rhombus ni adalah segi 4 selari. Segi 4 selari sama C. So kalau sini AB ni selari dengan DC. Okey. AB ni selari dengan DC. AD selari juga dengan BC. AD selari dengan BC. So yang pertama dia minta cari koordinat bagi D. So cari koordinat bagi D. Okey. So AD dia adalah sama dengan X tambah 2Y tolak 2 sama dengan kosong. Okey. D ni apa? D ni adalah dia punya pintasan X. Okey. Pintasan X. A ni dia punya pintasan Y. Okey.
D pintasan X, A pintasan Y. So, ingat yang ni kena tulis nota. So, kalau pintasan X, Y sama dengan kosong. Okay. Y sama dengan kosong. Bila pintasan Y, X sama dengan kosong. Okay, tulis nota di situ. Lepas ni cikgu nak tanya. Okay, pintasan Y apa yang kosong? X ke Y? Pintasan X apa yang kosong? X ke Y? Betul? Dah tulis nota belum? Okay. So, dia nak minta cari koordinat bagi D. So, AD dia bagi dah. X tambah 2Y tolak 2 sama dengan kosong. So, apa kita buat kat sini? Kita gantikan Y sama dengan kosong. Sebab D ni adalah pintasan X. Okay, D ni pintasan X. So, kita gunakan Y sama dengan kosong. So, masukkanlah Y sama dengan kosong. So, X tambah 2 darab dengan kosong. Tolak 2 sama dengan kosong. So, kita akan dapat X tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan 2. So, X tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan 2. Okay. So, makanya koordinat D adalah sama dengan 2, kosong. Ni koordinat D. 2, kosong. So, koordinat D 2, kosong. Okay. Lepas tu dia nak dapatkan persamaan garis lurus AB. Garis lurus AB. Okay. Persamaan garis lurus AB. Okay. AB dekat sini dia selari dengan DC. Okay. So, tadi kita dapat pintasan Y ini adalah 2, kosong. Okay. Apabila ni, yang ni A ni koordinat dia kita kena cari jugalah. Okay. So, bila X sama dengan kosong. So, kita gantikanlah. Kosong tambah 2Y sama dengan 2Y tolak 2 sama dengan kosong. So, kita dapat 2Y tolak 2 sama dengan kosong. 2Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 bahagi 2. So, sama dengan 1. So, koordinat bagi A adalah 1, 0, 1. Koordinat bagi A 0, 1. Okay. So, dia cakap ABCD ni adalah rhombus. Rhombus maksudnya jarak dia sama. Okay. Panjang ni sama dengan panjang ni, sama dengan panjang ni, sama dengan panjang ni. Okay.
So maksudnya kalau kita buat bentuk segitiga tu, segitiga ni, okey, jarak dia pun sama kat sini. Okey, jarak dia sama. Okey, kalau sini 1, ini pun 2. So, daripada sini kita boleh identify lah dia punya koordinat untuk C. Okey, ataupun koordinat bagi B. Sebab ni pun sama juga. So, ini 1, ini 2. Sebab dia sama. Ni pun 1, ni 2. Sebab koordinat dia, dia punya jarak dia sama kan. So, ni 2, 1. So, kita boleh pertimbangkan lah. Yang dia nak sama AB, kita ambil koordinat B. So, B, kita boleh tengok di sini, yang ni adalah 2. Okay, ni 1. Tambah 1 lagi, ini 2. So, koordinat B adalah 2, 2. So, kita dapat dah 2 koordinat, iaitu A dengan B. A 01, B 22. So, kita kena dapatkan dia punya kecuranan pula. M dia. So, M dia sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay. Y2 berapa, Amirul? Y2 yang mana dia? Yul, cuba tanya. Okay, labelkan. Labelkan. Ini adalah X1, Y1. Yang ni X2, Y2. Dia kena ada pasangan dia. Kalau X1 dengan Y1, X2 dengan Y2. Okay. Apa tolak apa ni, Amirul? Dua tolak 1. 2 tolak 1, okey. Bahagi dengan 2 tolak 0. 2 tolak 0. Okey. So kita dapat 2 tolak 1, 1 bahagi 2 tolak 0, 2. So kita dapatlah persamaan AB. Okey, persamaan AB sama dengan Y sama dengan 1/2X tambah C. Tapi kita dah bagi kat sini pintasan Y kan. Itu dekat A kan. Itu 01. So makanya Y sama dengan 1/2X tambah 1. Okay. So persamaan AB, Y sama dengan 1/2X tambah 1. Okay. Boleh. Okey, kita rehat jap dalam 10 minit. Boleh? Rehat jap.